Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Yang saya hormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dapat kita bertemu semula pada malam ini untuk kita duduk sejenak dalam rangka untuk mengambil manfaat daripada kitab yang bertajuk Lebih daripada 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang disusun oleh Khalid Al-Husainan hafizahullahu taala. Sebuah kitab yang memuatkan apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diketahui, untuk dipelajari, dan untuk diamalkan sebagai salah satu bentuk bukti cinta yang sejati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi umat Islam, dan sebagai teladan hendaknya seorang hamba itu yang mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan kebenaran cintanya, iaitu dengan berusaha untuk mengikuti apa saja amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Tentunya yang pertama dari sisi yang diwajibkan, yang difardukan, dan yang kedua dari sisi yang kita disunahkan untuk melaksanakannya. Kerana apa saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, semua kita mampu untuk melaksanakannya. Dengan syarat ada kemahuan, ada kesungguhan. Kalau dalam urusan dunia yang sangat sulit, sangat payah, mampu kita untuk melaksanakannya, ya, barang tentu lebih dalam urusan akhirat yang kita akan berharap dan sangat berhajat agar nanti kita dapat berhimpun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus. Tentu harga yang perlu dibayar adalah dengan iaitu taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar menyintai Allah, maka hendaklah kamu ikuti aku, iaitu ikut Nabi SAW. Ya, nescaya Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajipan seorang hamba untuk meneladani Nabi SAW dalam urusan ibadah. Jadi kitab ini menjelaskan dari sisi yang mana hendaknya seorang itu mengatur kehidupan sehariannya. Ya, terdapat kurang lebih daripada 1000 amalan sunnah. Tak boleh buat semua, sekurang-kurangnya ada yang kita lakukan, yang kita pertingkatkan dari minggu ke minggu ataupun dari bulan ke bulan.
Jika buku ini yang telah kita pelajari, kita letakkan sasaran setiap minggu sekat satu sunnah yang akan kita hidupkan. Kalau sudah 2 tahun belajar, ada 24 bulan, bermakna 24 sunnah Nabi SAW telah kita berjaya lakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, alangkah ruginya kita. Ya, kerana mensia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Ilmunya sudah sampai, ya, namun tidak juga kita mau berbuat, maka ini di antara ciri-ciri dan tanda orang yang rugi. Jangan jadi orang yang rugi. Baik, sekarang kita akan masuk kepada, ya, penjelasan tentang sunah-sunah yang diucapkan ketika pagi dan petang. Masih lagi pada bab ini yang dimulai pada muka surat 85 dan kita berhenti pada muka surat 94. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai mengambil faedah, ya, daripada iaitu zikir pagi dan petang, iaitu Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Yang telah saya jelaskan dari sisi maknanya dan juga huraiannya. Ya, mudah-mudahan dengan itu apabila kita mengamalkan zikir ini, kita akan dapat menghayatinya dan menerapkan dan menghidupkan dalam pembuktian perlaksanaannya. Kerana setiap zikir dan ucapan itu, ya, bukan hanya sekadar di lisan, tetapi mesti hidup di dalam perbuatan. Ya, jika kita lihat makna-maknanya, maka ya, zikir-zikir itu semuanya berbentuk penegasan seorang hamba, ya, dalam dia mentauhidkan Allah, dalam beribadah kepadanya dengan mengerahkan seluruh kerja buatnya yang zahir dan yang batin untuk dia melaksanakan ketaatan pada Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada zikir yang seterusnya, iaitu ish. Membaca Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca 3 kali. Ya, pagi dan petang. Zikir ini dibaca kalau pagi sesudah solat subuh, selesai kita berzikir, zikir sesudah solat, maka kita lanjutkan dengan zikir ini. Kalau kita tidak berkesempatan, barangkali ada urusan dan sebagainya, nanti bila, ya, siangnya, ya, naik matahari sebelum waktu duha ataupun waktu zuhur, masih ada masa untuk kita membacanya. Zikir petang pula adalah setelah solat asar sampai maghrib. Ya, ada ulama memanjangkannya sampai sebelum solat isyak. Jadi ini waktu yang diperuntukkan untuk kita mengamalkan zikir pagi petang ini, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kerana ia adalah amalan Nabi SAW. Ya, lihat betapa Nabi SAW telah meninggalkan amalan kepada kita. Tak perlu kita cari amalan lain. Dah dicukupkan dengan zikir-zikir ini yang banyak. Ya, tak mampu buat semua, kita boleh pilih yang mana yang kita mudah dan ringan untuk membacanya. Contoh, sekurang-kurangnya jangan tinggalkan zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ataupun yang paling pendek, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan datang nanti penjelasannya. Begitu juga, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, ila akhir zikir itu. Ya, untuk memohon kepada Allah agar Allah kurniakan kita kesihatan seluruh anggota tubuh badan, ya, kesihatan telinga, kesihatan mata. Ya, kerana nikmat yang paling agung, yang paling dikehendaki oleh seorang hamba adalah sihat. Kalau usia muda sakit, bagaimana nak beribadah? Apatah lagi kalau usia tua sakit, lagi sulit. Keinginan besar untuk memperbanyakkan amal, apatah lagi di usia tua. Tapi sudah tiada kudrat. Tak daya lagi dah. Sebab itu pentingnya doa ini. Ya, doa yang percuma tak perlu dibayar. Kalau mendapatkan rawatan di hospital, banyak bayarannya. Habis masa, habis tenaga. Tapi ini hanya diucapkan. Kerana pemilik sakit dan sihat adalah Allah Ta'ala. Minta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Baik, zikir ini dibaca 3 kali. Iaitu bermaksud dengan menyebut nama Allah. Maknanya kita memulai satu perbuatan dengan isti'anah. Minta kepada Allah. Ya, bermakna aku memohon pertolongan denganmu ya Allah, yang tidak akan ada bahaya atas namanya sesuatu pun di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya,
Zikir ini iaitu kita bertawassul dengan nama Allah yang indah. Di antara sunnah untuk kita dimustajabkan doa, tentunya ada di antara permohonan itu, kita hendakkan segera dikabulkan oleh Allah. Mustajab. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang paling berkesan, iaitu dengan bertawassul, ya, dengan mengambil sarana, dengan menyebut nama-nama Allah yang sangat indah. Kerana itu adalah perintah. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Maka kamu berdoalah dengan menyebut nama Allah. Apa yang kamu hendak, kamu minta, kamu sebut nama Allah. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu, ya Al-Afu. Itu di antara nama-nama Allah. Mintalah, mohon agar kita diampuni dosa. Sebut nama Allah yang bersifat Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Contoh. Jadi barang siapa yang menyebut zikir ini, ya, sebanyak 3 kali, ia merupakan ayat sebagai perisai. Ini ayat pendinding. Ya, orang Melayu ni suka sangat bagi sesuatu, itu dia, ini ayat perisai, ayat pendinding, ayat penyelamat, ayat kebal. Ini ayat kebal ni. Kebal daripada apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca lafaz, ya, zikir ini 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu petang, dia tidak akan dapat diganggu oleh sesiapa pun. Dia terselamat daripada gangguan syaitan yang tak nampak dan makhluk yang nampak. Maknanya dia mendapat penjagaan daripada Allah. Maknanya apa? Selamat. Tapi kita tak baca. Ya. Kalau kita baca dengan keyakinan, inilah dia tauhid. Pergantungan seorang hamba yang benar kepada Allah. Siapa yang dapat menjaga kita? Makhluk. Ada batasan. Ya. Ada waktu. Dan terhad. Ya. Tapi Allah tiada had baginya. Sepanjang masa Allah menjaga kita. Apabila kita menjaga hak Allah. Ingat, kaedah nak dapat penjagaan Allah, jaga Allah. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Apa maknanya? Jagalah Allah, iaitu dengan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala. Jadilah seorang hamba yang tunduk, patuh, taat, pasrah, serahkan diri, lakukan apa yang Allah perintahkan. Iaitu dengan berbuat dan dengan meninggalkan. Maka Allah akan, ya, laksanakan hak kepada hambanya, iaitu dengan memberikan apa yang patut dan layak baginya. Inilah dia tauhid. Ya, pergantungan seorang hamba sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah di antara namanya adalah Al-Hafiz, Maha menjaga. Baik. Itu zikir yang insya-Allah mudah. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tak banyak, 3 kali je. Sunnah Nabi SAW ni, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, sama ada dia panjang atau pendek, tak ada satu yang lebih daripada 100. Zikir ciptaan manusia, susunan manusia sampai 70,000, sampai 1,000,000. Yang itu berpulun dia buat. Padahal tidak ada keutamaan apa-apa pun. Bahkan tak disuruh pun. Yang itu dia bersungguh. Yang Nabi SAW suruh dia buat, dia tak buat, tak tahu je. Ajaib tak manusia? Sangat ajaib. Kerana apa jadi demikian? Kerana kena tipuan iblis. Talbis iblis. Ya, sehari 1,000 dia berzikir. Dengan lafaz-lafaz tertentu. Hari Isnin, Subhanallah 1,000 kali. Hari Selasa, Allahu Akbar 1,000 kali. Hari Rabu, La ilaha illallah 1,000 kali. Lepas subuh, Ya Latif 40 kali. Esoknya Al-Bari. Esoknya At-Tawwab. Esoknya Al-Ghaffar. Tidak ada tu daripada Nabi SAW. Tapi boleh buat dia. Tapi sunnah Nabi SAW yang ringan, yang ringkas, dia tak mau buat. Ajaib atau tidak? Tapi mengaku cinta pada Nabi SAW. Nabi mana yang kamu cinta ni? Wahai orang-orang yang berakal. Tu. Sebab apa? Banyak di kalangan masyarakat berlaku seperti itu. Sebab itu saya kena buat teguran. Agar jangan sia-sia. Kerana Nabi SAW mengingatkan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ni siapa yang riwayatkan hadis ini? Aisyah radhiyallahu anha. Imam Nawawi rahimahullah letak dalam Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang kelima. Awal-awal lagi. Memperingatkan kita. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan
yang bukan daripada Nabi SAW, kata Nabi SAW, bukan daripada aku, maka tertolak. Dan Allah gambarkan di negeri akhirat, ada orang yang datang bawa banyak amal-amal soleh. Ketika di dunia, dia ahli ibadah. Tak cukup yang wajib, yang sunat. Pada perkiraannya. Tapi ketika dia berdiri di hadapan Allah, maka kesemua amalan itu tak diterima oleh Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amalan-amalan yang dia bawa itu, kami jadikan ia seperti debu-debu yang berterbangan. Allah sebut amalan ni. Maknanya orang beramal. Kalau orang tak beramal, memang lagi gelap dalam masa depan. Ni dah beramal, tapi amalannya salah. Tak ikut aturan Nabi SAW. Kena ingat, amalan ini wajib ikut cara Nabi SAW. Ya. Lain daripada Nabi SAW, maka tidak boleh diikut. Kerana ibadah itu adalah mutlak milik Allah Ta'ala yang Allah berikan hak, otoriti untuk menyampaikan hanya satu orang. Iaitu Nabi SAW. Ini kena faham. Baik, seterusnya membaca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Iaitu aku rela, aku redha Allah Ta'ala sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Taala. Berapa kali? 3 kali saja. Bukan 30, bukan 300, only 3 times. Tu. 3 kali. Bukan 30. Tapi cuba tanya ketika saya sebut ni, tuan-tuan baca tak tadi petang? Baca tak petang tadi? Barangkali ada yang baca. Barangkali ada yang tak baca sebab tak tahu. Sekarang dah tahu. Jadi mulai besok kena baca. Ya. Tu. Jadi bacaan ini iaitu pengakuan, penegasan, ya, peringatan kepada diri kita. Ingat, ya, Allah Ta'ala itu adalah Rabb kita. Maka wajib kita, ya, akui. Ya, makna mengakui, maknanya bukan hanya di ucapan. Ini taukid, penegasan, pengulangan. Setiap hari kita ulang balik sebut. Ingat, aku ni hamba. Allah itu adalah Rabb. Maka sebagai hamba, aku kena ikut aturan pemilik hamba, iaitu Allah Ta'ala. Tu. Ya. Islam agama aku. Aku tak akan berpaling. Sebagai seorang Muslim yang sejati, aku akan berusaha untuk menjadi Muslim yang benar, iaitu berjalan di atas ajaran, aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Aku tak berani berpaling selain daripada itu. Ya, walaupun di atas namakan agama, tetapi apabila ditilik dengan, ya, agama, maka ia bukan agama. Maka tinggalkan. Walaupun diberi label agama. Padahal agama berlepas diri daripada perkara tersebut. Sebab itu kena berhati-hati dan teliti di dalam beramal. Jangan beramal dengan sesuatu yang bukan datang daripada Nabi SAW. Amalan selain daripada Nabi SAW, hendaklah ditimbang dalam apa pun. Kerana tak ada satu pun amalan yang Nabi SAW tinggalkan, ya, yang Nabi tak tinggalkan. Semua Nabi SAW ajar. Dalam perkara yang sekecil-kecil perkara, bersin pun Nabi SAW ajar. Nak ucap apa? Betul kan? Kalau orang bersin, maka dia disunahkan kata Alhamdulillah. Yang dengar nak kata apa? Yang dengar nak kata apa? Perlahan je, semangatlah sikit macam saya ni. Yarhamukallah. Yarhamukallah, betul? Kemudian, yang dengar balik ni, nak kata apa? Nak kata apa? Okey, sekarang tuan yang bersin. Kata, bersin kan? Tuan kata, Alhamdulillah. Saya pun jawab, Yarhamukallah. Sekarang, tuan nak kata apa pula? Habis dah? Habis. Masya Allah. 60 tahun usia. 50 tahun usia. Takat tu kita berhenti. Ajaib tak? Padahal Nabi SAW ajar, ada lagi. Yang mendengar tu, bila disebut Alhamdulillah, puji pada Allah. Saya pun menjawab, Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Ya. Lalu kita pula yang bersin tadi, disebabkan doa dia untuk kita, Nabi SAW ajar, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tamam. Tu hidup berkat, sihat walafiat. Kita pun sebagai tanda terima kasih, dia doakan kita, lalu kita ucapkan doa untuknya. Ya. Semoga Allah memperbaiki urusan kamu. Wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, dan semoga Allah beri hidayah kepada engkau. Ini doa hidayah.
Apa yang paling bernilai bagi kita dalam kehidupan sebelum kita mati? Yang paling bernilai hidayah tu kan. Sebab tu Allah perintah supaya berdoa. Surah Fatihah tu 7 ayat tu semuanya wajib baca 17 kali. Sebab di situ terangkum kesimpulan keseluruhan jalan keselamatan seorang hamba di dunia dan di negeri akhirat. Ayat hujung, iyyaka na'budu, betul kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta supaya sentiasa berada di atas jalan hidayah. Sebab akan ada orang nanti dihumbankan ke dalam neraka. Di dunia dia ahli ibadah, kopiah atas kepala, serban di atas kepala, tasbih di tangan, janggut sampai ke dada. Tapi dihumbankan ke dalam neraka. Kenapa jadi demikian? Sebab menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kerana tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Kerana berbuat sendiri. Ataupun dia berbuat tanpa ilmu. Ikut-ikutan. Kita naklah khawatir terhadap amal ibadah yang kita buat. Sebab itu jangan asal-asalan beribadah. Takut nanti kita rugi di negeri akhirat. Dan Allah telah memaparkan orang-orang seperti itu. Begitu juga Nabi SAW telah memaparkan. Betapa ada orang yang dihumbankan ke dalam neraka, di dunia mereka adalah ahli jihad. Mereka adalah ahli dermawan. Hartawan yang pemurah. Mereka adalah penceramah. Qori baca Quran. Dihumbankan ke dalam neraka. Tu. Ya, semoga Allah menjauhkan kita daripada terjatuh dalam kelompok tersebut. Baik, kembali. Ya. Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Kita mengakui setiap hari. Ni, zikir ni, hendaknya seorang mukmin membaca setiap hari berapa kali? Raditu billah ni. Sini 3 kali betul kan? Berapa kali? Iaitu 3 pagi, 3 petang, 6 kali. Lagi satu, 15 kali. 15 campur 6. Berapa? 21. Tuan-tuan baca tak 21? Okey, saya nak tanya. Yang 3 pagi petang tu dah dapat sekarang. Tahu dah. Pagi dan petang, 3 kali betul kan? Yang 15 kali tu bila pula? Bukan 15 kali. Minta maaf. 5 kali. Bila? Dah belajar dah, lupa. Sebab kitab tinggal kat surau. Ada tak sesiapa di sini yang kitab ni dia beli untuk dia? Tak ada Macam mana tuan-tuan nak baca ni? Nak balik? Nak amal? Baik, beli. Saya dah sebut dah sebelum ni, download apps tu ada. Tak apalah, hari ni saya bawa pada tuan-tuan nak bagi percuma. Sekejap lagi saya bagi. Tapi tak boleh lagi ni. Ni ada ringkasan sikit lah. Bagi percuma. Apa yang saya hendak, baca. Senang, satu bulan poket. Sekejap. Baik tuan-tuan. Sebab apa saya buat begini? Penting. Ruginya kita tak berzikir sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebab kita berzikir mengikut cara Nabi SAW, masuk syurga tak? Masuklah. Ya, itu janji daripada Allah. Harap. Nak kata dijamin, itu hanya Allah yang menetapkan. Tapi Allah memberikan jaminan. Dan jaminan Allah pasti. Dan kita berharap mudah-mudahan. Baik. Jadi di sini, tadi soalan 5 kali. Saya dah sebut pada tuan-tuan. Selesai setiap azan, ada berapa sunnah yang hendaknya kita tegakkan selepas azan? Biasanya tuan-tuan hanya 2 saja. Jawab seperti muazzin azan itu, Allahu Akbar, tuan-tuan ikut lepas tu. Kemudian tuan-tuan terus memohon doa wasilah kedudukan Al-Mahmud untuk Nabi SAW. Betul kan? Allahumma rabbaha. Betul kan? Ada lagi tuan-tuan. Sebelum tu kena baca. Selesai jawab azan, Nabi SAW bagi faedah, barang siapa yang menjawab azan, maka baginya syurga. Kemudian sesudah itu Nabi SAW ajar apa? Baca raditu billahi rabbah. Ni. Ya, tapi sebelum tu baca dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian raditu billahi rabbah wa bil islami dinayani. Kemudian yang ketiga berselawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ni Nabi SAW perintahkan berselawat di sini, kita tak berselawat. Tempat yang Nabi SAW tak perintah berselawat, kita bersungguh berselawat. Ajaib sungguh kita ni. Itu penting belajar sunnah. Ya, dan saya pernah sebut pada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jami'at, hendaknya di rumah kita ada kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab kitab tu memperincikan, lebih perinci daripada kitab ni. Jadi kita ada masa kan di rumah. Kalau harap kuliah, tak sempat. Ya, tak sampai. Sekejap lagi azan dah.
Lajak pun boleh sikit je lah lepas azan. Bayangkan kalau kitab tu ada di rumah, berapa banyak masa kita ada di rumah. Belik nak tengok apa zikir Nabi SAW. Ya, sesudah subuh. Boleh baca lah, kitab tu dah ada. Tak mahal pun kitabnya. Barangkali RM60 aja satu. Murah kan? Murah ke mahal? Sebab apa murah? Sebab kasut kita yang letak di kaki tu lebih mahal. Kitab yang semurah itu pun kita tak tergerak untuk beli. Ajaib tak kita? Ajaib. Walaupun dah berkali-kali disarankan. Inilah pentingnya hidayah. Ya, nikmat tak kalau dapat hidayah? Hidayah adalah orang yang memiliki hati seperti para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW, ya, mereka adalah orang yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan. Terkadang Nabi SAW belum memerintahkan, mereka lihat saja, segera mereka berbuat. Apatah lagi kalau Nabi SAW memerintahkan, takkan mereka lupakan selama-lamanya, terus berbuat. Seperti siapa? Contoh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW pesan kepada dia 3 perkara. Sebelum tidur, solat witir 3 rakaat. Ya. Setiap bulan puasa 3 hari. Ya, dan solat duha. Sejak dari itu, Abu Hurairah radhiyallahu beramal sampai dia mati. Begitulah sahabat-sahabat yang lain ada keistimewaan, diberikan amalan tertentu dan amalan itu bukan untuk dia je, tak, untuk semua orang. Dan kita memanfaatkan sampai hari ini. Jadi jadilah ya seperti para sahabat, iaitu bersegera, bersemangat dalam hal-hal yang kita mampu melakukannya. Memanglah ada sunnah Nabi SAW tu sulit. Yang tu tak apa, ikut kemampuan kemudiankan dulu. Contoh nak bangun malam, senang tak? Bukan senang. Kita biasa bangun muazzin azan subuh baru bangun. Itu okey lah. Itu kan dan lah solat qabliyah 2 rakaat. Ya, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Ya. Nak puasa sunat, bukan senang isteri Khamis. Pantang tengok kawan ajak makan, tak jadi. Sudah ada kawan ajak pergi makan, tak jadi nak puasa. Tapi ni yang simple-simple macam ni. Takkan tak boleh buat. Tu. Jadi tanya diri kita. Apatah lagi usia kita dah di ketuaan seperti ini. Hendaklah kita melipat ganda, memperbanyakkan zikir pada Allah. Tuan-tuan tu boleh lihat, selepas kuliah subuh umpamanya. Kalau ada kuliah subuh. Biasa Sabtu Ahad ada kuliah subuh tu kan. Ataupun hari-hari lain yang tiada kuliah subuh. Lepas berzikir, solat subuh, tak perlu lagi kita nak balik tergesa-gesa. Kita dah pencin dah. Ya, kedai kopi kalau nak kena teh tarik pun pukul 10 dia buka lagi. Ya, duduklah sejenak di surau, di masjid. Berzikir ni, baca zikir pagi petang. Kemudian baca Quran. Matahari naik, syuruk, solat isyraq 2 rakaat. Ke atas sikit lebih panas, solat duha 2 rakaat. Selesailah. Pergilah ke mana nak pergi. Kenapa tak pandai, sampai tak pandai tahap tu mengatur usia tua kita. Ni kan bukan saya sebut pada tuan-tuan lah, pada saya. Saya pun dah tua, dekat 60 lah. Betul kan? Nabi SAW menyebut umatnya, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur rata-rata umur umatku ni 60 hingga 70 aja. Sedikit saja yang melepasinya. Nikmat ni Allah panjang usia kita sampai 60. Bonus istimewa. Tapi lebih istimewa kalau kita bersungguh dalam mempersiapkan bekal. Kerana tak lama, lambat laun kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tak kembali kepada Allah, ya kita terlantar, tak boleh dah berbuat apa. Pikun, nyanyuk, diuruskan oleh manusia. Ketika itu nak buat pun dah tak boleh. Sebab tu ingat pesanan Nabi SAW. Dan kita pasang pada diri kita. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umur, sebaik-baik manusia ni, kata Nabi SAW, panjang umur, makin bertambah amal. Jangan panjang umur, macam tu juga amalnya. Yang lebih parah, makin panjang umur, makin tak beramal. Berat lah. Itu Allah tarik, Allah cabut hidayah. Saya sebut selalu gini. Kita ni, Masya Allah, istiqamah menuntut ilmu. Setiap kuliah maghrib ada kita. Betul kan? Tanpa gagal. Kecuali kalau ada urusan. Dah istiqamah dah. Tapi, yang bermasalahnya, amal tak meningkat. Macam tu juga kita. Kuliah tiap-tiap hari, tengok jadual penuh. Tapi amalan kita serupa macam tu juga. Ibarat orang yang berlari. Lari punya laju. Tapi masih berada di tempat yang sama. Apa dapat? Peluh aja. Jadi lari bila sampai ke tujuan. Macam itulah dia perumpamaan menuntut ilmu ni. Yang minta pada Allah. Ya, sebab itulah, di antara doa pagi petang adalah, iaitu Allah, doa yang saya baca tadi tu, yang awal tu.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu bermanfaat? Iaitu ilmu yang boleh diamalkan. Kita dengar aja kita boleh beramal. Jangan kita dapat ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian kita amalkan. Ni banyak ni yang terjatuh. Ilmu tu tak bermanfaat. Sebab apa tak bermanfaat? Bukan daripada Allah, bukan daripada Rasul, daripada kocik manusia. Dia pun beramal bersungguh-sungguh. Bukan daripada Nabi SAW, dia bersungguh-sungguh. Masya Allah. Tadi ya, seperti saya sebut tadi. Ya, dia tetapkan hari tertentu dengan zikir-zikir tertentu. Ya, yang tak ditetapkan dan tak ditentukan oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW tentukan tetap tu ada. Dia tak berbuat. Rugi tak? Rugi atau untung? Rugi. Berat je nak jawab. Berat sungguh ni. Ya. Mudah-mudahan Allah ringankan kita. Sekali-sekali kena macam tu mengajar. Bagi kita ada kesungguhan. Sebab apa? Sayang pada kita, pada tuan-tuan. Sebab apa? Nanti di negeri akhirat, kita semua akan menyesal. Quran sebut lah. Orang beramal menyesal, orang tak beramal lagi menyesal. Saya selalu bagi contoh. Tu surah apa tu? Sajdah. Ada satu ayat. Farji'na na'mal solihah inna muqinun. Maka kembalilah kami ya Allah ke dunia sesaat, sejenak. La'anli. Ya, kami nak balik semula ke dunia ya Allah. Nak buat apa? Nak beramal. Sekarang kami telah menyaksikan. Dah nampak dah kebenaran. No, it's too late already. You are not allowed. Hidup aja sekali. Tak dibenarkan. Dulu di dunia banyak macam peringatan. Quran sebut, ketika orang kafir dihumbankan ke dalam neraka, orang yang berbuat dosa dan maksiat dihumbankan dalam neraka, Allah tanya, belumkah pernah datang pemberi peringatan kepada kamu? Tak ada ke orang peringat kamu ni? Sehingga menyebabkan kamu dihumban dalam neraka? Ada. Tapi kami mengingkari. Kami dengar, tak buat tak tahu je. Tu. Takut ayat tu pasang kat kita, tuan-tuan. Macam mana kita nak jawab? Hujah dah tegak. Sebab tu agama ni adalah nasihat. Kena nasihat. Walaupun kadang berat, kadang terasa kasar. Tapi begitulah kena disampaikan. Dia tak popular, orang tak suka. Macam saya sebut ni kan. Barangkali ada di antara tuan-tuan tak suka. Apalah ustaz ni beletih, dia ingat dia pandai sangat. Kita ni tua pada dia. Itu. Tapi nanti, di akhirat, kita akan nampak lah kebenaran itu. Sebab itu, sebagai menyampaikan wasiat Nabi SAW. Ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah. Walillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, ya, untuk Allah, untuk kitabnya, ya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin. Agama ini tegak di atas nasihat menasihati. Dan beruntunglah orang-orang yang mau mengambil nasihat. Tuan-tuan, jangan pedulikan siapa yang beri nasihat. Jangan pedulikan cara memberi nasihat. Yang dipedulikan apa yang dia nasihat. Maka akan bermanfaat. Baik, kembali. Ya, jadi itu secara ringkas. Jadi apa faedahnya kita baca ni? Barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan petang, maka Allah akan memberikan keredoannya kepadanya hari kiamat. Tu dapat. Ya. Pada hari kiamat, apa yang akan dia raih? Allah redha dia sebagai hambanya. Bila Allah redha dia sebagai hambanya, ke mana? Ke syurga. Kan Allah sebut pada hujung ayat surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah redha. Kita redha Allah sebagai Rabb dengan menunaikan hak Allah, maka Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Maka akibatnya apa? Allah masukkan kita ke dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seterusnya, ini saya hurai ringkas. Ya. Iaitu membaca Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghithu, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang maha hidup. Ini seorang hamba mengakui, mengiktikadkan, mengesakan Allah. Di antara sifat Allah adalah dia maha hidup. Sebab tu ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Al-hayyu al-qayyum itu adalah sifat Allah. Daripadanya lah datang sifat-sifat yang lain. Maha hidup, maha berdiri sendiri dalam mengatur segala pengaturan alam ciptaannya.
Dia adalah Ar-Rabb, dia memiliki. Dia adalah Al-Khaliq, dia yang maha mencipta. Dia adalah Al-Malik, dia memiliki seluruh ciptaannya. Dan dia adalah Al-Mudabbir. Dia yang mengurus tadbir seluruhnya. Tu. Jadi kita mengakui Allah yang maha hidup. Wahai Rabb yang berdiri sendiri. Allah tak berhajat, tak bergantung pada makhluknya. Allah tak ambil manfaat pun terhadap seluruh amal ibadah kita. Ya, amal ibadah kita ini, ya, himpunlah seluruh penduduk muka bumi bertakwa kepada Allah, tak beri bekas apa-apa pada kekayaan dan kekuasaan Allah. Kita ni hamba yang berhajat pada Allah. Sebab apa? Allah dia adalah Al-Ghani, maha kaya. Kita Al-Fakir. Sebab tu ulama-ulama dulu tulis kitab tulis Al-Fakir ilallah. Tu. Ya, menunjukkan tawaduk miskinnya. Bersyukur di atas sedikit ilmu yang Allah kurniakan. Itulah ya betapa tawaduknya hendaknya kita seperti itu. Sebab memahami firman Allah dalam surah Fatir itu. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, ayat 15 atau ayat 25 surah Fatir. Wahai manusia, kamu tu fakir. Apa makna fakir? Berhajat kepada sesuatu. Dia tidak berdiri sendiri, dia bergantung. Kita hamba ni bergantung kepada siapa? Allah. Kerana apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah tu dia maha kaya, maha terpuji. Kita miskin. Walaupun nisbah harta di dunia kita kaya. Kaya anak, kaya harta. Asal dah? Saya berhenti. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Banyak lagi ke zikirnya. Kita habis sajalah. Yang lain tu kita sebut saja. Wallahu a'lam. Tuan Haji boleh bagi seorang satu? Boleh. Tapi yang terbaiknya bahasa Arab tu lah. Boleh tuan tolong berikan. Kalau tak cukup ada lagi kot. Tengok bagi yang surah. Bawa balik. Bukan dia yang surah. Ya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, tuan-tuan. Buka muka surat 38. Ini faedah tambahan untuk kita menghidupkan sunnah yang baru yang kita terlalaikan ketika sesudah azan. Cuba lihat 38, kita dah belajar dah sebenarnya. Ya, selesai kita mendengar azan, kita ikut, maka Nabi SAW menyebutkan itu adalah sebab engkau masuk syurga. Jadi jangan ya memperkecilkan menjawab azan. Tu sebab ganjarannya syurga. Kemudian setelah itu ucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian saya sebut tadi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Apa faedah? Dosa-dosa akan diampuni. Ini sunnah Nabi SAW ni, yang Nabi SAW baca. Ya. Selama ni kita tak baca, betul kan? Kemudian sesudah itu berselawat pada Nabi SAW. Ya, sebagaimana hadis di sini, fa innahu man shalla ma yaqulu thumma sallu. Selawat pada Nabi SAW yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini tempat yang Nabi SAW perintahkan untuk kita berselawat. Maka berbuat. Apa faedah? Allah selawat pula untuk kita 10 kali. Maknanya Allah memuliakan kita, memuji kita. Ya, betapa tinggi kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Ta'ala. Kalau yang panjang, selawat Ibrahimiyah tu. Allahumma salli ala Muhammad yang dalam tahiyat. Ya. Kemudian berdoa. Doa ni. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa antah. Kita lompat skip dah. Berapa banyak kita lompat tadi. Terus pergi ke sini. Kemudian yang terakhir buat apa? Minta doa. Ni tempat mustajab doa ni. Ya, doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi SAW apa? Selalu Nabi SAW ucapkan doa ni. Doa apa? Masya Allah, mumtaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Bagi kebaikan dunia, bagi kebaikan akhirat, jauhkan daripada azab api neraka. Ini kemuncak kejayaan seorang hamba. Dan doa itu Allah mustajabkan. Tapi kalau tak minta, tempat yang terbaik yang Nabi SAW suruh minta, kita tak minta. Tempat lain yang kita minta. Bukan makna salah, tapi salahnya kita meninggalkan sunnah Nabi SAW. Itu yang salah. Boleh faham ni tuan-tuan? Ingat ni. Hidupkan sunnah ni. Bulan depan tanya lagi. Tengok dah hafal ke belum? Bulan depan tak datang jawab. Boleh ke saya tanya-tanya macam ni tuan-tuan? Boleh tak rasa hati apa-apa untuk kebaikan tu kan? Dulu pun kita tak tahu juga. Bila Tok Guru ajar begitu, tanya-tanya, akhirnya tergerak. Asyik Tok Guru tanya je, aku kena hafal lah. Mula malu pada Tok Guru. Lama-lama barulah malu pada Allah. Memang begitulah caranya. Nak paksa diri ni begitu. Dan bila kita dapat, itu menunjukkan betapa hidayah yang sangat agung. Dapat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, nikmat yang paling agung ni dapat hidupkan sunnah Nabi SAW. Sebab itu Imam Ahmad rahimahullah berdoa kepada Allah. Padahal dia dikenali sebagai imam sunnah. Allahumma ahyina alal Islam was sunnah. Tu doa. Saya tambah sikit lah untuk lebih. Ya. Untuk kita kena tambah lagi. Allahumma ahyina wa amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami dan matikanlah kami di antara Islam, di atas Islam dan sunnah. Tak cukup Islam saja. Atas sunnah. Sebagai bentuk kecintaan pada Nabi SAW. Baik, kembali untuk menjelaskan secara ringkas dan menyelesaikan zikir pada bahagian J. Iaitu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, Allah itu adalah Al-Qayyum. Ya, dia berbuat terus-menerus dalam urusan. Allah itu dalam kesibukan. Apa makna kesibukan? Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Ya, pada ayat yang ke-29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Tu. Ya, segala penduduk yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Ya, kita sentiasa meminta, betul kan? Bukan kita je yang minta kepada Allah. Haiwan-haiwan, hidupan, semua berdoa kepada Allah. Kerana mereka adalah makhluk yang berhajat pada Allah. Kemudian setiap waktu dia, yakni Allah, sentiasa dalam kesibukan. Apa makna Allah sentiasa dalam kesibukan? Iaitu mengurus, mengatur
Dia memperkenankan doa hamba-hambanya yang minta dan menurunkan hujan. Ya, dan pelbagai lagi yang semua peristiwa itu Allah telah tetapkan aturan untuk hamba ya sebagai berbuat ketaatan pada Allah. Contoh bila hujan turun, hujan ini menghidupkan bumi yang mati. Tapi pada masa yang sama, hujan juga boleh berupa musibah daripada Allah. Dan yang kita lupa, hujan itu sebenarnya untuk menghidupkan hati kita yang mati atau hati yang sakit, atau untuk menyuburkan hati kita yang sihat bertambah sihat. Ada aturan. Dan saya pernah sebut dah berkali-kali. Tuan-tuan, ketika hujan turun, sebagai tanda syukur kita pada Allah, maka kita ketika hujan turun je, ucapan kita automatik dah menyebut. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Pendek saja. Ini sunnah yang pasti. Tapi tak baca juga. Ya, bila hujan berhenti, mutirna bifadlillah wa rahmatih. Ya, hujan berhenti, bersyukur Allah kurniakan hujan. Syukur pada Allah. Ya. Angin bertiup kencang mengiringi hujan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Pendek juga. Tak baca juga. Ribut petir datang sambung menyambung, takut cabut lari masuk dalam rumah. Takut petir kena dia. Petir tu boleh saja melintasi, melepasi tembok yang tebal macam mana pun. Betul kan? Yang patut takut pada Allah. Ya, lalu baca doa subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifati. Tak baca juga. Apa yang kita baca? Kena saja kuliah ni. Supaya kita baca. Supaya dapat pahala. Kalau mati dalam keadaan husnul khotimah. Tu tujuan dia. Boleh atau tidak tuan-tuan? InsyaAllah. Barakallahu fikum. Saya sampaikan ni tak lain dan tak bukan supaya kita beroleh keuntungan. Sebagai bentuk tanda cinta kepada tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu Nabi SAW mengajar, ya, sampaikan. Sebagai bentuk orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu. Inni uhibbukumullah. Saya menyintai tuan-tuan dan perempuan semua kerana Allah. Sebab tu disampaikan. Ya, terus terang. Tak berselindung lagi dah. Diulang-ulang, diingat-ingat. Dan dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Ya, perbaikilah segala urusanku. Minta kepada Allah baiki urusanku. Apa makna urusan kita? Urusan agama. Supaya bertambah baik agama kita. Bertambah baik amalan kita. Bertambah benar amalan kita. Ikut sunnah. Pastikan amalan kita ikut sunnah Nabi SAW. Jangan keluar daripada aturan itu. Jika tidak, sia-sia. Penat aja. Ya, berzikir, berwirid, tak ikut cara Nabi SAW. Macam mana nak diterima? Sebab syarat diterima ibadah di sisi Allah dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Nabi SAW saja contoh. Dalam berzikir ke, dalam hubungan rumah tangga ke, nak buat kenduri kahwin ke, semua Nabi SAW ajar. Nak masuk tandas, keluar tandas, Nabi SAW ajar. Terkejut tengah malam, pun ada bacaan. Apa yang tak ada? Cuba sebut. Semuanya ada. Nak pakai baju, tanggal arah mana, pakai baju yang dah biasa pakai, baju baru, ada bacaan. Nak pakai baca apa? Nak tanggal baca apa? Semua ada. Kemudian, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata pun tanpa mendapat pertolongan daripadamu. Maknanya, segala kerja buat kita ni berada dalam ruang lingkup ucapan la hawla wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya je Allah. Melainkan engkau lah yang memberikan keupayaan. Apa yang aku capai sampai saat ini. Betul kan? Usia engkau panjangkan. Semua adalah kurniaan daripada engkau ya Allah. Kemampuan untuk aku sampai ke surau. Duduk sejenak bersabar dengan kuliah sampai selesai. Semuanya daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang pegang hati kita. Walaupun hati meronta nak bangun. Betul kan? Walaupun hati meronta-ronta bila ustaz nak berhenti. Betul kan? Iyalah tu. Ada respon. Betul. Saya pun betul juga. Bila aku nak berhenti? Rasa macam nak sambung lagi ni. Tapi tengok semua dah lain macam. Bagi bahasa badan dah. Bagi syarat dah. Tak berhenti juga ni. Nampak? Tapi Allah pegang kita. Sabar. Sabar sesaat di dunia. Dalam melakukan ketaatan. Untuk kita mendapat kenikmatan yang kekal abadi. Padan tak dengan balasan Allah? Tak padan dengan amalan kita ni. Katalah kita ni orang soleh. Sejak belum balik sampai mati. Selama 60 tahun kita ahli ibadah. Tak pernah gagal solat berjamaah. Solat 5 waktu berjamaah. Tak pernah gagal. Ditambah pula dengan solat sunat. Berpuasa.
Tak pernah gagal sepanjang usia. Mati dalam keadaan itu. Padan tak dengan syurga yang Allah bagi dengan amalan kita? Tak padan. Ya, satu nikmat je tak padan dengan seluruh ketaatan kita itu. Sebab apa? Sebab kita amalan kita bukan banyak. Allah bagi nikmat di dunia saja nak banding dengan amalan yang Allah perintahkan untuk kita pun tak padan. Betul kan? Allah bagi nikmat pada kita tak boleh dihitung. Terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah pada kamu, kamu tak akan dapat hitung. Cukup satu je. Matahari je. Nikmat pada semua kita, betul kan? Semua kita menikmati. Ada tak Allah hantar setiap bulan bil matahari? Ada atau tidak? Tu hujan turun. Ada tak Allah hantar hujan, bil hujan? Lagi satu, pernah fikir tak? Allah bagi kita udara ni, sedut keluar tanpa kita sedari sepanjang usia. Ada tak datang setiap bulan bil oksigen? Yang datang apa? Bil air, bil elektrik. Betul kan? Cukai pintu, cukai jalan, macam-macam cukai kena. Manusia yang mengenakan. Boleh bayar dia. Allah hanya minta kita sehari 5 kali je solat. Bagi lelaki, di masjid, di surau. Allah minta kita luangkan sedikit masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Bersabar sekejap, walaupun penceramah lebih daripada waktu yang dihadkan. Itu pun dah rasa berat. Tapi Allah bagi syurga. Kalau diukur nikmat syurga, lagi tak padan. Kita beramal 60 tahun sepenuhnya. Allah bagi kita syurga bukan 60 tahun duduk. Bukan 600 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 6 juta tahun. Selama-lama, tak ada tahun. Betul kan? Itu belum lagi nikmat yang lain. Ya Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syarul jinni wal ins. Tu sambung lah. Tu tafsiran dia. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nak dustakan? Wahai jin dan manusia. Allah ulang 31 kali. 33 ke 31 kali. Nak beri kesedaran. Semoga kita menjadi hamba yang sedar, yang bersyukur, yang berusaha untuk istiqamah, bersabar dalam melakukan ketaatan, bersusah payah sepanjang usia sampai kita mati untuk meraih faedah, ganjaran yang tak terhitung, nikmat Allah Ta'ala sediakan untuk kita, dapat bersama dengan Rasulullah SAW di dalam syurga Firdaus ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah panjang umur, bulan depan kita sambung lagi zikir yang seterusnya, iaitu zikir dumuki asbahna ala fitratil Islam atau amsayna ala fitratil Islam. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan jika ada terkasar, tersilap, terberi contoh yang tak sepatutnya. Tapi tak lain dan tak bukan untuk sama-sama kita mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.